Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama Shed Production. Di sini ada beberapa soalan yang kita tidak sebenarnya Ustaz nampak dan rasai tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh Shed ataupun Seksyen Ahli Ehwal Pelajar dalam mengadakan data unjuran SPK untuk tahun 2015. Dan apa cabarannya Ustaz? Cuba Ustaz boleh Ustaz ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi soalan yang dikemukakan tadi berkaitan dengan SPK, unjuran SPK di dalam Seksyen Ahli Ehwal Pelajar. Cabarannya adalah, pertama sebelum saya teruskan cabaran-cabarannya seperti ini, adalah satu usaha yang dibuat oleh unit UPPK, iaitu diusahakan oleh Seksyen Ahli Ehwal Pelajar, bahawa usaha kita telah mendapat kejayaan kerana ini adalah kehendak kerajaan, iaitu perhatian kerajaan kepada rakyat untuk memberi bantuan skim pinjaman kitab kepada rakyat negeri Johor. Dan cabaran yang kedua adalah untuk SPK mengenai bajet yang diperlukan melalui Majlis Agama Islam negeri, sebagaimana yang diperuntukkan 1.5 juta untuk setiap tahun. Dan nampaknya baru-baru ini cabaran tu telah menjadi begitu luas kepada Seksyen Ahli Ehwal Pelajar kerana kehendak Yang Berhormat Esko Ahli Ehwal Agama Islam ingin memperluaskan SPK itu daripada darjah 1 hingga ke darjah 6. Jadi itu memerlukan bajet yang besar, dan mudah-mudahanlah bajet itu mudah diterima dan untuk Seksyen Ahli Ehwal Pelajar menguruskan dengan jayanya. Saya ingat itu sahaja yang untuk cabaran kepada SPK. Dari segi uruskan data, uruskan apa, itu Seksyen Ahli Ehwal Pelajar akan uruskan melalui daerah-daerah dan sekolah-sekolah. Dengan kerjasama hubungan antara Ketua Seksyen Ahli Ehwal Pelajar dan staf di bawah pentadbirannya, boleh Ustaz ulas sedikit tentang masalah itu? Hubungan kaki tangan unit pengurusan pembangunan kemanusiaan dengan Seksyen Ahli Ehwal Pelajar serta kepada daerah, sebenarnya unit Ahli Ehwal Pelajar ni diketuai oleh Tuan Haji Sulaiman bin Abdul Aziz, dan saya adalah menguruskan unit pengurusan pembangunan kemanusiaan, tapi saya diarahkan, iaitu ketua saya adalah Tuan Haji Sulaiman bin Dumang, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan. Jadi hubungan yang diberikan, kerjasama yang diberikan kepada ketua saya, iaitu Tuan Haji Sulaiman bin Dumang, memudahkan saya membuat urusan dan mendapat kepercayaan kepada ketua saya. Dan begitu juga arahan ni saya terus turunkan kepada Seksyen Ahli Ehwal Pelajar yang dipimpin oleh Tuan Haji Sulaiman bin Abdul Aziz, serta kepada daerah. Maksudnya kaki tangan Syed di negeri dan di daerah itu memberi kerjasama yang begitu memuaskan hinggalah sampai hari ini. Untuk 2015 ni, perluasan dasar tu yang dikehendaki oleh Yang Berhormat Esko. Jadi kita telah adakan unjuran bengkel hinggalah pada hari ini, iaitu unjuran untuk mendapatkan data-data daripada darjah 1
hinggalah darjah 6. Dan saya ingat data-data yang diusahakan oleh Syed mengenai SPK ini, kita memperolehi daripada sistem maklumat pelajar. Sistem maklumat pelajar begitu tepat sekali, dan kalau untuk tahu maklumat pelajar-pelajar tu, kita perolehi daripada SMP, satu Johor kita boleh dapat maklumat pelajar-pelajar tersebut. Dan di situlah kita kaitkan dan memperolehi pelajar-pelajar itu untuk dapatkan SPK. Itulah jadi hubungan antara daerah dengan negeri dan ketua saya begitu rapat sekali, memberi kerjasama tiada halangan. Dan itu bagi saya mengucapkan terima kasih kepada ketua saya Tuan Haji Sulaiman bin Umar berikan kepercayaan, dan begitu juga kepada Seksyen Hal Ehwal Pelajar yang mana dapat usaha memberi penambahbaikan di dalam Seksyen Hal Ehwal Pelajar. Mungkin dulu kita tak ada SPK dan tak ada SMP. Sekarang kita dah ada, jadi memudahkan. Kalau kerajaan nakkan maklumat tersebut, kita terus boleh, hari ini terus kita boleh berikan data tersebut. Dan saya ingat itu sahaja. Terima kasih diucapkan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini di Hari Guru Peringkat Negeri Johor, kita dapat tahu bahawa peluasan dasar SPK, skim pinjaman kitab bagi sekolah-sekolah agama Kerajaan Negeri Johor akan diluaskan sehingga darjah 6. Maka saya dengan ini hendak mendapatkan kesahihan ataupun kepastian dari penolong pengarah Seksyen Hal Ehwal Pelajar Bahagian Pendidikan Jabatan Agama Johor. Mari ikut saya, kita jumpa Ustaz Sulaiman Aziz. Pinjaman kitab Sekolah Agama Kerajaan Johor darjah 1 sampai 6 tahun 2015. Keputusannya sebenarnya peluasan dasar ni sejak tahun 2008 lagi memang dah berjalan. 2008 darjah 1 hingga darjah 6 kepada murid-murid layak. 2009, 2010 setiap tahun Majlis Agama Islam Johor telah memperuntukkan sejumlah wang di bawah asnaf fisabilillah sebanyak 1.5 juta setiap tahun. Peluasan dasar tu sebenarnya memang dah ada. Apa lagi yang kita nak peluasan dasar lagi pada tahun-tahun yang akan datang lagi? Cuma pertambahan jumlah murid layak itu, kalau dahulunya kepada murid layak itu dengan beberapa kategori yang telah ditetapkan oleh Mesyuarat Majlis Agama Islam Johor pada tahun 2014, kriteria itu telah diperluaskan lagi kepada semua murid daripada beberapa syarat-syarat yang telah diberi garis panduan oleh MAIS. 2014 darjah 1 dah berjalan, dah peluasan dasar lah namanya tu. Untuk darjah 2 akan datang pada 2015 dan seterusnya sampailah 2019 darjah 6. Pada saya itu dah peluasan dasar namanya. Jadi apa keputusannya Ustaz? Apa keputusannya? Keputusannya kita tunggulah. Yang nak umum tu tak boleh saya umum, tapi saya diarahkan oleh pihak kerajaan negeri melalui Exco Agama Kerajaan Johor supaya kita menyediakan di bawah Syekh Hal Ehwal Pelajar, Seksyen Hal Ehwal Pelajar menyediakan unjuran. Jadi kita sediakan unjuran, sedia unjuran je lah. Nak apa lagi? Cukup lah tu. Ini Ustaz, mungkin kita nak tahu dari segi kos pembelanjaan daripada darjah 1 sampai darjah 6 tahun 2015. Mungkin banyak tu. Apa Ustaz kos Ustaz? Kalau peluasan dasar, kos tiap tahun 1.5 juta macam mana saya sebutkan tadi. Keseluruhannya hampir 7 juta kalau kita nak buat tahun depan. Tapi tunggu yang sebagaimana yang akan diumumkan oleh Yang Berhormat Exco kita. Yang boleh umumkan perkara ni 2 orang. Satu Ketua Pegawai Eksekutif MAIS dan satu lagi Yang Berhormat Exco. Tunggulah. Okay, saya dengar tadi Majlis Agama Islam Negeri Johor terlibat. Adakah Majlis Agama Islam telah bersetuju dengan kos tu, Ustaz? Tunggu. Saya tak boleh. Saya sediakan unjuran untuk darjah 1 sekarang kita dah berjaya. Sekarang ni di Hotel Pelangi Muar ni 1 hingga 3 Julai 2014 kita sediakan unjuran untuk darjah 1 hingga darjah 6. Sebagaimana yang diarahkan. Saya diarah untuk buat darjah 1 hingga darjah 6, buat unjuran. Saya tidak diarah untuk mengumumkan sama ada jadi atau tak. Kita tunggulah sama-sama. Okay, bila tu nak umumkan? Bila tu? Tak sabar. Kena tunggulah. Saya tak boleh cakap apa-apa. Kena tunggu apa pun.
Yang umumkan 2 orang sebagaimana saya katakan tadi. Sabarlah. Ini baru bulan 7 2014. Kita ada lagi beberapa bulan lagi, ada 4 bulan lagi. Tunggulah, mudah-mudahan kalau kena banyak doa bulan puasa ni, kena banyak doa lah supaya perluasan dasar itu benar-benar berlaku dan dalam mesyuarat tersebut bersetuju. Tapi apa pun tunggu. Okey, sebagai Ketua Seksyen Hal Ehwal Pelajar Jabatan Agama Johor, Bahagian Pendidikan Johor, adakah bahagian Seksyen Hal Ehwal Pelajar ni boleh umumkan juga? Kita tidak diberi kuasa dan tidak ada kuasa untuk mengumumkan apa-apa keputusan yang dimesyuaratkan dalam mesyuarat penuh majlis ataupun di bawah majlis Dewan Undangan Negeri. Saya cuma diarah untuk pandai betul soalan perangkap ni. Saya kata memang tak boleh. Kita tak ada kuasa untuk mengumumkan. Tunggu, dan insya-Allah pada Majlis Anugerah Hari Guru Agama Kerajaan Johor yang berlangsung di Stadium Tertutup Pasir Gudang, Yang Berhormat Exco Kerajaan Johor, Exco Agama dah mengumumkan bahawa insya-Allah pada pembentangan bajet Kerajaan Johor 2015 akan datang, akan diumumkan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri Besar. Jadi apa pun saya tunggulah. Kita sama-sama tunggu dan sama-sama. Mengurus SPK bagi daerah besar bukan satu perkara yang mudah sebenarnya. Terutama bagi saya sebanyak 104 sekolah. Jadi dia satu perkara yang sangat sukar untuk kita laksanakan dengan betul. Terutama sekiranya guru-guru yang ada, dia tidak jujur. Itu mendatangkan satu masalah yang sangat besar. Kerana bagi saya, untuk mendapatkan satu data yang tepat bukan satu perkara yang sangat mudah. Dan dia merupakan satu kepahitan yang sangat bagi saya. Dan saya boleh dikatakan saya sepanjang seminggu berada untuk menyediakan unjuran ini, sepanjang hari itulah saya berada di pejabat sehingga ke malam untuk memastikan bahawa unjuran dia tepat. Sebab itu bagi saya mengikat SMP dengan SPK ini satu cara yang sangat baik. Apa yang Syed lakukan yang sebelum ni kita langsung tak pernah terfikir untuk menghubungkan di antara SMP dengan SPK adalah satu perkara yang sangat baik. Bagi saya, dengan adanya gabungan ini menyebabkan data itu lebih tepat di mana sahaja. Kerana tanpa gabungan ini, guru masih boleh memainkan elemen-elemen, maksud saya ialah angka-angka, sama ada mana yang dia fikir lebih mudah untuk dia laksanakan tugas mereka. Tapi kali ini mereka memang terikat dengan data-data yang telah kita tentukan dan mereka terpaksa mengikut seperti mana yang telah dicatatkan dalam SMP dan itulah yang akan keluar dalam SP. Pengalaman saya semasa bengkel pembentangan data SPK di Hotel Selesa tu agak macam pahitlah untuk dikenang. Sebab apabila tiba masa untuk saya membentangkan data SPK, pengalaman saya semasa bengkel pembentangan data SPK di Hotel Selesa tu agak macam pahitlah untuk dikenang. Sebab apabila tiba masa untuk saya membentangkan data SPK, saya minta penangguhan sebab data yang ada pada saya itu saya rasakan merupakan data yang meragukan. Jadi saya terpaksa minta guru-guru, dengan cara saya dihubungi guru-guru untuk mendapatkan data yang telus. Kemudian barulah saya dapat membuat pembentangan kepada penolong pengarah. Jadi rasanya pada masa itu saya rasanya senggugut tu nak datang jugalah. Senggugut luar biasa. Sebab data yang saya nak bentangkan tu agak meragukan, jadi saya nak cari bagaimana saya nak membentangkan dengan cara yang tepat kepada pihak Syed. Kita akan teruskan soalan yang seterusnya. Apakah perasaan saudara tentang dapat membentangkan hasil unjuran daerah yang dipilih oleh Syed sendiri untuk dibentangkan mendahului daerah-daerah lain? Adakah ini satu kepercayaan dari Syed kepada saudara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pasangan saya, alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur. Ini semua atas komitmen dan kerjasama guru-guru
di daerah Keluang bagi memberikan data-data yang tepat dan betul. Ucapkan terima kasihlah kepada Chef Negeri kerana memberikan kepercayaan yang baik kepada daerah Keluang bagi membuat pembentangan yang pertama, dan kepercayaan itu kami cuba balas dengan data-data yang boleh dianggap betul dan tepat. Sekian saja. Alhamdulillah, bengkel ini harus diteruskan pada masa akan datang. Ia memudahkan dan melicinkan pengurusan dan perjalanan chef itu sendiri. Cadangan saya untuk akan datang yang ke masa bengkel ini perlu lebih lama lagi bagi membentangkan setiap darjah. Guru-guru SMP dan SPK perlu bekerjasama di dalam bengkel ini. Kerjasama yang tinggi dalam melaksanakan perluasan dasar perlu ada pada semua peringkat dari pihak atasan hingga ke guru-guru di sekolah. Terima kasih. Telah disampaikan oleh Tuan Haji Sulaiman ialah dia minta penyamaan data SMP dan SPK mesti sama. Jadi sebelum ni daerah kami telah dibentangkan tentang jumlah data SMP dan SPK ni terlalu tinggi variannya. Sampaikan daerah kami ni dikatakan mengambil data dari langit. Walaupun muka kami macam selamba je, tapi dalam hati malu sangat. Tapi buat macam mana kan? Dari itu baru kita sedar apakah kesilapan yang selama ni yang kita masa bengkel tu dibuat. Memang nampaklah ada percanggahan di antara guru SMP dan SPK walaupun di satu sekolah. Situ baru kita sedar selama ni kat situ berlaku kesilapan. Objektif kami, alhamdulillah objektif kami tercapai. Sebelumnya hantar unjuran darjah 2 tu ke Hotel Selesa Johor Bahru. Tapi pada 19 hari bulan Jun yang lalu kami dapat berita daripada Ustaz Faisal bahawa kami kena kumpul semula untuk mengumpul data, menghantar data unjuran darjah 3 hingga darjah 6. Tapi bila dapat tahu macam ya Allah, bayangkan belum sempat nak berehat datang lagi kerja baru, bukannya sikit. Sebab kita ada terima tak terima, terpaksa akulah walaupun dalam terpaksa penat ibu habis. Tapi sebab kita dah mabuk tengok nombor ni. Tapi dengan usaha kerjasama guru-guru SMP, SPK kita, alhamdulillah Batu Pahat dapat menyediakan data yang tepat lah, dan dah dikendaki oleh penolong pengarah kita. SMP dan SPK tu sama. Betul lah moto penolong chef kita, tak senang tengok orang senang. Tapi memang walaupun dia macam tu, tapi kerja dia memang bagus. Smart lah. Walaupun memang kita susah, tapi kita fikir yang positif. Tapi alhamdulillah pada hari ini data yang dah bentangkan oleh Ustaz Faisal di depan penolong pengarah dan Ustaz Nasir itu sendiri diterima dan disahkan, dan kami rasa bergembira lah. Walaupun sebelum ni kita rasa maknanya penat kita tu berbaloi. Maknanya langkah kita ni berjaya lah. Dan semua apa yang kejayaan ni berlaku bukan kami sendirilah yang usahakan. Terima kasih juga pada guru-guru SPK daerah Batu Pahat kerana itu je yang saya dapat kongsikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.